Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Okey, boleh baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, semua boleh duduk dulu. Alright. Jadi apa khabar semua? Khabar baik, cikgu. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak awak semua periksa dahulu keliling kelas kita sama ada sampah sarap ataupun ada apa-apa yang berbahaya sebelum kita mulakan pembelajaran kita. Okey. Dah siap dah? Siap, semua bersih. Alright, terima kasih. Sebelum tu saya nak tanya dulu kehadiran. Okey, ketua kelas, boleh jelaskan kehadiran hari ini? Hari ini 28 hari bulan 12. Kedatangan penuh. Semua hadir, cikgu. Okey, baik, bagus. Jadi, kita akan teruskan kepada topik ataupun topik yang kita bakal belajar hari ini. Sebelum tu cikgu nak tanya dahulu. Topik yang kita dah belajar sebelum ni. Siapa ingat? Ada yang ingat tak? Saya. Apa topik yang kita belajar? Saya ingat topik minggu lepas kita belajar pasal sains sebahagian daripada kehidupan, cikgu. Okey, pandai. Terima kasih. Baiklah, betul kita belajar berkenaan dengan sains sebahagian daripada kehidupan. Jadi, cikgu nak refresh sedikitlah berkenaan dengan topik minggu lepas. Di mana topik minggu lepas ni kita tahu bahawa sains tu adalah satu disiplin ilmu yang merangkumi eksperimen dan juga pemerhatian. Jadi, sains ni akan ada pelbagai cabang ilmu. Akan ada dalam bidang kimia, geografi, ekonomi dan juga pelbagai lagi bidang-bidang yang lain. Baiklah, seterusnya kita akan belajar mengenai topik yang kedua. Okey, awak semua nampak tak apa yang cikgu pegang sekarang? Nampak file. Sebuah file berwarna Kuning. jadi dalam file ni akan ada satu gambar rajah yang menunjukkan pembelajaran topik kedua kita. Jadi cikgu nak seorang wakil datang ke depan untuk buka file ni dan tunjukkan gambar rajah yang ada dalam file ni. Silakan, siapa? Okey, boleh buka dan ambil gambar rajah tu. Kita tengok ada apa dalam ni. Alright. Okey, boleh tunjukkan kepada rakan-rakan yang lain. Jadi semua nampak kan? Okey, ini apa? Manusia. Manusia, pandai. Satu lagi? Tumbuhan. Tumbuhan. Jadi terima kasih, boleh duduk. Okey, saya Prat. Jadi manusia dan juga tumbuhan. Jadi apakah kaitan di antara manusia dan juga tumbuhan? Jadi siapa tahu? Saya nak jawab, cikgu. Okey, silakan. Saya rasa kedua-dua ni berkaitan sebab mereka dua-dua ni benda hidup. Okey, pandai. Kedua-dua ni adalah benda hidup. Yang lain dengar tak? Dengar. Okey, kedua-dua ni benda hidup. Jadi, kita akan belajar kenaan dengan sel ataupun benda hidup. Sebab apa? Sebab benda hidup ini merupakan ataupun terdiri daripada sel-sel yang banyak. Jadi unit asas setiap benda hidup itu bermula dengan satu sel. Okey, jap cikgu tulis. Kita akan belajar berkenaan dengan sel. Alright. Jadi, apa itu sel? Sel merupakan satu unit asas yang terbina untuk menghasilkan satu organisma ataupun satu benda lah. Macam kita adalah organisma kan. Jadi seterusnya cikgu akan beralih pula kepada sel ni terbahagi kepada dua, iaitu sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okey, kita dulu sel haiwan Baiklah, jom kita tengok secara lebih lanjut lagi berkenaan dengan sel ni melalui laptop yang cikgu sediakan ni. Alright. So, sekejap Okey, jadi ini adalah gambaran sel. Semua boleh nampak tak? Boleh. Okey, jadi sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Sel haiwan mempunyai beberapa struktur, iaitu ada 7 struktur ataupun komponen utama. Iaitu yang pertama adalah kloroplas. Apa fungsi kloroplas? Kloroplas ini berfungsi untuk menyerap tenaga cahaya matahari untuk dihasilkan ataupun untuk menghasilkan proses fotosintesis. Yang kedua adalah membran sel. Ni membran sel. Apakah fungsi membran sel? Fungsi membran sel adalah untuk mengawal pergerakan keluar dan masuk setiap bahan ke dalam sel tersebut. Okey, kita beralih kepada yang ketiga, iaitu mitokondria. Mitokondria pula berfungsi untuk
menghasilkan tenaga untuk tindak balas kimia. Okey, semua faham tak? Faham, bagus. Okey. Yang keempat adalah vakul. Vakul ni yang betul-betul dekat tengah ni. Apakah fungsi vakul? Dia akan menyerap wap air untuk mengekalkan kedudukan sel. Yang keempat adalah cytoplasma. Cytoplasma yang berada kat bawah. Semua boleh nampak lagi jelas? Boleh. Baik, cytoplasma fungsinya adalah untuk menghasilkan ataupun medium untuk tindak balas kimia berlaku. Mitokondria tadi fungsinya ada untuk menghasilkan tenaga. Jadi cytoplasma ni fungsinya adalah untuk menghasilkan ataupun sebagai medium untuk tindak balas kimia tersebut berlaku. Dan kita juga ada dinding sel. Dinding sel ni berfungsi sebagai pembentukan kepada sel tersebut agar bentuk sel itu tetap dan mempunyai sokongan yang padu. Dan yang terakhir kita ada nukleus. Nukleus ni yang bulat dekat tengah ni. Nukleus ni ibaratkan bos. Dia mengawal keseluruhan aktiviti dan juga mempunyai kromosom. Kromosom membawa apa? Membawa DNA. DNA ni akan membawa maklumat genetik. Okey, ada soalan tak untuk sel tumbuhan? Tak ada. Tak ada soalan. Baik, semua faham? Faham. Baiklah, kita akan beralih pula kepada sel haiwan. Okey, sel haiwan terbahagi kepada 4 komponen. Di mana komponen pertama adalah membran sel. Apakah fungsi membran sel? Untuk mengawal pergerakan keluar dan masuk bahan ke dalam sel tersebut. Yang kedua, kita ada apa kat sini? Kita ada mitokondria. Sama juga dengan sel tumbuhan. Fungsinya adalah untuk apa? Siapa boleh jawab? Siapa ingat tadi? Tenaga. Oh, yes. Betul. Untuk menghasilkan tenaga. Untuk apa? Tindak balas kimia. Jadi, sebagai bateri lah di dalam sel. Adanya mitokondria, barulah tindak balas kimia dapat berlaku. Yang ketiga, kita ada nukleus. Sama juga seperti tadi. Mengawal keseluruhan aktiviti sel. Di mana akan adanya kromosom yang mengandungi DNA. Dan juga dia akan membawa maklumat genetik kepada sel tersebut. Yang terakhir adalah cytoplasma, iaitu sebagai medium untuk penghasilan tindak balas kimia tersebut. Jadi melalui sel tumbuhan dan juga sel haiwan ni, kita nampaklah akan ada perbezaan di mana. Alright, kita nampak tak kat sini? Semua nampak dengan jelas? Nampak. Sel tumbuhan ataupun sel haiwan tiada mempunyai dinding sel, manakala sel tumbuhan mempunyai dinding sel. Hal ini menunjukkan bahawa sel tumbuhan mempunyai bentuk yang tetap. Alright. Yang kedua, apa perbezaannya? Sel haiwan tiada kloroplas. Apabila tiada kloroplas, ini bermakna sel haiwan tidak melakukan aktiviti fotosintesis. Pandai. Apa itu fotosintesis? Penghasilan makanan kepada tumbuhan. Pandai. Yang seterusnya adalah tiada vakul. Tiada vakul maksudnya tiada penyerapan wap air. Apabila tiada penyerapan wap air, sel haiwan ni tidak semestinya perlu disiram lah. Betul tak? Sebab tu pokok perlu disiram. Okey, baiklah. Jadi saya dah menerangkan secara terperinci untuk pembahagian ataupun sel, iaitu sel tumbuhan dan juga sel haiwan. Jadi ada soalan tak? Tiada soalan. Semua faham? Faham. Baik, jadi aktiviti seterusnya kita akan adakan aktiviti perbincangan. Jadi cikgu nak kamu semua berada dalam 2 kumpulan. Yang dah terbahagi ni, satu kat sini, satu kat sini. Cikgu akan edarkan 2 gambar sebagai rujukan lah. Satu gambar sel tumbuhan. Cikgu bagi pelan dah. Alright. Satu lagi adalah gambar sel haiwan. Okey, ni sebagai rujukan. Cikgu nak kamu semua tulis setiap apa ataupun komponen struktur setiap sel tumbuhan dan juga sel haiwan di dalam kertas warna. Okey, satu warna biru. Satu lagi cikgu bagi warna pink. Okey, warna pink. Okey, tulis dan juga catatkan mengenai sel yang anda semua dapat. Gambar rajah tu berdasarkan gambar rajah. Dan setiap wakil akan dikehendaki ke hadapan untuk menulis apa ataupun komponen yang ada pada setiap sel yang anda dapat ni lah. Okey, faham? Ada soalan? Satu lagi, cikgu nak kamu keluarkan ataupun nyatakan satu setiap kumpulan mengenai perbezaan di antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Boleh? Okey, baik. Semua boleh teruskan dengan perbincangan masing-masing. Silakan.
Baiklah, masa yang diberikan sudah tamat. 15 minit dah berlalu. Semua dah siap ke belum? Baiklah, kalau dah siap, cikgu mahu kamu semua ataupun setiap wakil dari kumpulan datang ke depan dan menulis 3 komponen ataupun struktur sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Selepas itu, huraikan fungsi setiap struktur tersebut berserta dengan perbezaan. Jadi, setiap satu kumpulan perlukan satu perbezaan daripada sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Boleh? Boleh. Baiklah. Jadi, semua dah bersedia? Dah. Kita akan beri 3 struktur, uraikan fungsi dan juga satu perbezaan sel tumbuhan dan sel haiwan. Silakan. Okey, jadi ada 3 struktur dekat situ. Boleh jelaskan secara ringkas saja ketiga-tiga struktur dan juga satu perbezaan di antara kedua sel ini. Silakan. Antara komponen sel tumbuhan ialah kloroplas, sitoplasma dan vakuol. Kloroplas fungsinya adalah untuk menyerap tenaga cahaya untuk proses fotosintesis. Sitoplasma pula bertindak sebagai medium dan vakuol memberi sokongan kepada sel. Okey, apa Perbezaan perbezaannya? sel haiwan dan sel tumbuhan ialah sel tumbuhan mempunyai induk sel, manakala sel haiwan tidak mempunyai induk sel. Okey, baik, betul. Terima kasih dan tahniah. Bagi tepukan untuk kedua-dua kumpulan kita. Okey, baiklah. Jadi itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap semua faham dan juga dapat praktikan apa yang dipelajari pada hari ini. Jadi saya nak ucapkan tahniah kepada semua pelajar hari ini kerana berjaya mengikuti kaedah perbincangan kita dengan sangat-sangat baik. Ya, sebagai kesimpulannya, apa yang kita belajar hari ini ialah berkenaan dengan sel. Jadi sel ini adalah sangat penting untuk kita kerana sel akan terdiri untuk menghasilkan sistem, akan untuk menghasilkan organisma, untuk menghasilkan organ dan juga untuk menghasilkan tisu. Jadi itu saja kesimpulannya. Sekian daripada saya. Kita akan berjumpa pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Okey, baik. Terima kasih semua. Jumpa lagi.